Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini seperti yang dijanjikan ada 3 orang, tak apalah, kita mula juga. Saya target kita akan habis dalam pukul 10 pagi. Okey, hari ini kita nak bincangkan jawapan untuk pentaksiran kompetensi dan literasi yang kamu dah jawab pada minggu lepas, iaitu program ni ialah program di bawah kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia di bahagian pembangunan kurikulum. Program ni dinamakan sebagai program Checkpoint Sains dan Matematik, di mana yang kamu terlibat ialah untuk matematik tingkatan 3 lah. Okay, untuk subjek matematik kita ada 5 checkpoint untuk tahun ni. Okay, 5 checkpoint tu, setiap checkpoint tu dia akan bagi tempoh masa kamu jawab dalam bentuk Google Form. Okay, kemudian bila kamu jawab tu, biasanya dia akan bagi masa lah untuk kamu jawab dan kamu boleh jawab beberapa kali. Dan seterusnya bila kamu dah selesai semua jawab, maka kita akan ada sesi perbincangan jawapan untuk setiap checkpoint yang diberikan berdasarkan tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Okey, checkpoint kita ada 5. Checkpoint tu maksudnya ialah dia ada tarikh lah. Tarikh yang kita dah buat ni ialah checkpoint yang pertama. Okey, untuk checkpoint yang pertama, tempoh pelaksanaan dia ialah 27 Mei hingga 6 Jun, di mana sampailah kita akan ada sampai ke checkpoint terakhir, iaitu nama dia ialah final checkpoint, di mana tarikh dia ialah 25 Ogos hingga 26 Ogos. Okey, jadi sini kita ada lagi lah, ada lebih kurang dalam 4 lagi lah checkpoint yang kamu kena jawab soalan-soalannya, dan kita akan adalah sesi perbincangan. Checkpoint yang seterusnya dijangka pada 15 Jun. 15 Jun tu ialah lebih kurang dalam minggu depan lah. Minggu depan ya. Yang tu mungkin akan ada dalam bentuk Google Form. Okey, yang ni saya rekod lah perbincangan kita pada hari ni. Okey, saya pasti kamu dah tengok dah soalan yang telah diberikan dalam WhatsApp group yang saya dah send baru ni dalam bentuk PDF. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, masa dia ialah jawab 15 minit. Ada 10 soalan, maksudnya satu soalan lebih kurang kamu kena jawab lebih kurang dalam 90 saat ataupun 1.5 minit. Okey, jadi bila kamu jawab tu soalan tu boleh jawab berulang kali. Okey, soalan ni sebenarnya dia merujuk pada soalan yang masuk dalam kertas sana dia masuk dalam Okey, kamu boleh tengok soalan nombor 1. Kalau kamu ada printer, kamu boleh print lah soalan-soalan ni lah. Okey, soalan ni dia uji kamu berdasarkan soalan yang ada dalam pembelajaran kamu semasa kamu tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Okey, soalan nombor 1 ni. Okey, soalan nombor 1 ni masa nak jawab dia lebih kurang dalam 90 saat ataupun 1 minit 30 saat. Okey, sini dia minta cari hitung beza antara median dengan mode. Okey, beza maksud dia ialah kamu kena tahulah. Kamu kena tahu yang pertama sekali istilah median tu apa dia, dengan satu lagi ialah mode. Okey, mode. Kita tengok dulu mode. Pokok yang lupa tu. Okey, mode ialah kekerapan paling tinggi yang ada dalam satu data tu. Kita tengok sini. Nombor 1 tu dia ada 3 kali. Nombor 1 kekerapan dia ada 3 kali. Nombor 2 dia ada sekali je. Nombor 3 tak ada, nombor 4 tak ada, nombor 5 dia ada sekali. Nombor 6 dia ada 2 kali. Okey, nombor 6 dia ada 2 kali. Nombor 7 pun dia ada 2 kali. Okey, mode tu ialah nombor yang kerap timbul dalam data kamu tu. Jadi sini nombor yang kerap timbul dalam data kita tu ialah nombor 1. Jadi nombor 1 ialah mode dia. Jadi mode dia ialah 1. Okey, jadi sini maksudnya ialah mode dia ialah 1. Manakala median, okey, median tu ialah data yang berada di tengah-tengah apabila kita susun dalam turutan menaik atau menurun. Jadi untuk tulis median ataupun untuk cari median, nak cari median, cara dia ialah kita kena susun dia dulu. Susun dalam menaik ataupun menurun. Okay, jadi berdasarkan data yang kamu ada ni, kamu kena susun dulu. Tak boleh terus ambil yang duduk tengah-tengah sekali. Median tu ialah yang duduk tengah-tengah data. Okay, duduk tengah-tengah data. Okay, jadi bila kamu susun tu, kamu susun dalam turutan menaik ataupun menurun. Jadi turutan menaik, kita turutan menaik lah. Okay, menaik dia adalah 1, 1, 1.
Okey, kemudian ada lagi nombor 2. Okey, seterusnya kita ada nombor 5. Seterusnya kita ada nombor 6 2 kali. Dan kita ada nombor 7 sekali. Okey, data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita kena check balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8. 5 tu ada 2 kali kot tadi. 6 ada 2 kali, 7 pun ada 2 kali. Okey, sorry, 7 ada 2 kali. Okey, jadi kita pun susunlah data kita tu. Okey, data yang ada tengah-tengah, maksudnya sini kamu kena tengok susunan dia. Okey, kita potonglah sini ni. Potong. Okey, potong lagi, maka dia akan dapat tengah-tengah sekali ialah nombor 5. Jadi median dia ialah 5. Mod dia tadi ialah 1. Okey, sebab dia minta cari beza. Okey, sebab dia minta cari beza soalan dia, maka nak cari perbezaan dia ialah beza sama dengan 5 tolak dengan 1, jawapan dia ialah 4. Jadi jawapan untuk soalan nombor 1, jawapan dia ialah C. Jadi yang itulah untuk cari nilai median dengan mod, kemudian kita cari beza dia. Okey, kemudian tajuk ni sebenarnya kamu belajar masa kamu tingkatan 2 ni. Ni tingkatan 2 ni kamu belajar ni. Tajuk dia ialah sukatan kecenderungan memusat. Bab 12. Okey, bab 12 ni. Okey, seterusnya ialah soalan 2. Okey, soalan nombor 2 ialah soalan, nama tajuk ni ialah soalan dia ialah soalan kebarangkalian. Okey, soalan kebarangkalian ni ialah kamu belajar masa kamu tingkatan 2 juga ni. Ni pun tingkatan 2 bab yang ke-13, bab yang terakhir. Okey, dalam kebarangkalian dia akan ada satu formula, nama dia ialah PA sama dengan NA per NS. Itu formula dia tu. Kebarangkalian hanya ada satu saja formula dia, NA per dengan NS. PA tu ialah kebarangkalian. Ni ialah tajuk kebarangkalian ni, maksud dia peluang untuk dapatkan nombor perdana tu. Okey, jadi sini ialah kamu cuba tengok sini nombor perdana. Okey, nombor perdana kamu tengok nombor perdana tu, kamu kena tahu lah nombor perdana tu ialah nombor yang hanya boleh dibagikan diri dia dengan satu saja. Jadi nombor perdana ialah nombor 2, nombor 7, nombor 11, nombor 37. Ini nombor perdana ni. Nah, dia ada CP1 saja, CP lain tak ada. Okey. Jadi yang lain tu bukan nombor perdana. Jadi bilangan dia ada sini ialah bilangan dia 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Per dengan NS dia ialah NS merujuk pada jumlah ruang sampel. Okey, jumlah ruang sampel kita. Ruang sampel kita tengoklah kita ada berapa kad ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 per 8. Jadi bila kita buat dalam sebutan terendah, maka jawapan dia akan dapat 1/2. Jawapan dia ialah D. Okey, jawapan dia ialah D. Okey, soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni ialah soalan dia ialah ungkapan algebra. Okey, yang ni ialah ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra ni ialah kamu belajar masa kamu tingkatan 1. Okey, untuk seorang tukang kayu memerlukan P jam untuk membuat sejumlah Q rak kasut. Berapakah jumlah masa yang diperlukan untuk membuat 3 rak kasut? Okey, jadi cara sini untuk dapatkan jawapan, saya gunakan kaedah dia sini, nama dia ialah, kita juga boleh guna kaedah sini, nama dia tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Ni pun tingkatan 1. Kita tengoklah sini, kita buat dalam bentuk nisbah ni, P jam per dengan Q rak kasut. Okey, P ni merujuk kepada pemboleh ubah dia mewakili jam tu berapa. Okey, kita buat sama dengan, okey, soalan dia ialah dia nak berapa jam, berapa jumlah masanya. Okey, jadi sini kita kena buat sama dengan jam per dengan 3 rak kasut. Jadi nak tahu berapa jam sini ni. Okey, bila kita nak tahu berapa jam, jadi cara sini ialah kita pun kena darabkan dia. Jadi sini akan dapat P darab dengan 3 per dengan Q. Okey, P darab dengan 3 per dengan Q. Okey, sama dengan bilangan jam. Okey, yang ni mewakili bilangan jam. Okey, jadi sini kita boleh simplify balik ataupun permudahkan bilangan jam yang diperlukan sama dengan 3P per dengan Q. Jadi jawapan dia bila kita nampak dalam bentuk permudahkan sini ialah 3P per dengan Q.
Okey, yang itulah jawapan dia. Nah, soalan dia mungkin susah sikit ni. Okey, soalan dia mungkin susah sikitlah. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 pula ialah soalan yang merujuk kepada soalan tajuk persamaan linear. Ungkapan algebra. Masih lagi ungkapan algebra ni. Soalan nombor 4 noh. Okey, soalan nombor 4 ialah ungkapan algebra. Saya terangkan sikit lagi cara nak selesaikan dia. Soalan nombor 4. Okey, yang mana tak tak print soalan ke macam mana ke? Okey, kamu boleh tengok sinilah macam mana untuk selesaikannya. Macam mana cara untuk selesaikannya. Okey. Soalan nombor 4 ni, okey, dia minta ada 3 keping kad P, Q dengan R, P, Q, R. Kemudian dia buat dalam bentuk ungkapan algebra. Yang ni tajuk tingkat 1 lah. Ni tajuk tingkat 1 ni. Pada setiap kad tu ada satu ungkapan algebra dengan satu boleh ubah. Kad manakah menghasilkan ungkapan yang serupa? Okey, sini kita kena cari ungkapan yang serupa. Jadi ungkapan serupa maksudnya kita kena simplifykan dulu sini ni. Okey, simplifykan kad P. Okey, kad P bila kamu selesaikan 3x tolak 5x tolak 2. Yang ni kita belajar masa tingkat 1 ni. Jadi sini akan dapat 3x tolak, okey, kamu kena darabkan 5 dengan x akan dapat negatif 5x. Okey, kemudian kita kena darab lagi. Kita ada lagi di sini ialah dalam bentuk, bukan dalam bentuk lah. Kita ada satu lagi nilai negatif 5 dengan negatif 2, maka kita buat tambah 10. Negatif 5 darab dengan 2 dapat tambah 10. Okey, kita pun simplify sikit lagi ni sebab ni kita ada dua sebutan 3x tolak 5. Maka 3x tolak 5 kamu akan dapat negatif 2x tambah 10. Okey, kita baru dapat kad untuk P. Okey, kita ada lagi kad untuk Q. Okey, kad untuk Q. Okey, kad untuk Q, kad Q. Kita ada sebutan dia ialah ungkapan dia 2x tolak 4x tambah 1. Okey, sama juga kaedah macam kad P tadi, kita kena buat 2x. Okey, negatif 4 darab dengan x akan dapat negatif 4x. Ini kemahiran tingkat 1 ya. Okey, kemudian kita ada satu lagi sini ialah negatif 4 dengan positif 1, maka akan dapat tolak 4. Okey, kita darab tu. Okey, kita darab macam ni lah kalau yang kau belajar dulu ni. Kita ada kaedah lain guna kaedah kotak tu. Okey, kemudian sini bila kita nak simplifykan dia. Okey, bila kita nak simplifykan, maka kita akan dapat jawapan dia ialah negatif 2x tolak 4. Okey, jadi kita tengoklah kad P dengan kad Q ni nilai dah berlainan dah sini. Jadi kad P dengan kad Q ialah salah jawapan dia. Okey, P dengan Q tu salah lah jawapannya. Jadi kamu tak boleh ambil lah yang ada nama Q tu. Q tak boleh ambil, yang ada Q tak boleh ambil, yang ada Q tak boleh ambil. Jadi jawapan dia ialah kad P. Jawapan dia ialah B. Okey, tapi kita cubalah buat sikit lagi untuk selesaikan dia. Sekarang ni kalau kita nak buat cara yang pantas, kita tengok jawapan yang salah tu, Q salah, maka jawapan dia B lah tu. Ni kad Q tak boleh lah. Sebab dia sama dengan kad P. Jadi sini kita boleh buat, simplifykan satu lagi ialah kad R. Okey, kad R kita ada 2x. Okey, kad R 2x tambah 5 tolak 4 tolak 4x, maka macam tadi juga kita darabkan dua sebutan yang pertama ialah 2x. Okey, kemudian kita darab lagi, yang ada sini ialah 2 dengan positif 5 akan dapat tambah 10. Okey, kemudian kita kena kekalkan lagi ialah tolak 4x. Okey, kita ada dua sebutan yang serupa dengan x iaitu 2x dengan tolak 4x, maka kita selesaikan dia akan dapat negatif 2x. Tambah 10 tu ialah sebab dia sebutan tak serupa tu dengan x tu, maka kita kena kekalkan dia akan jadi tambah 10. Maka bila kita semak balik ni, kad R dia akan dapat negatif 2x tambah 10. Yang kad untuk P pun akan dapat negatif 2x tambah 10. Maka jawapan dia ialah B. Okey, seterusnya soalan nombor 5.
Okey, soalan nombor 5 ni ialah soalan bab 9. Tajuk dia ialah tajuk tingkatan 1. Tajuknya ialah poligon. Okey, tingkatan 1 dengan tingkatan 2 je dia uji dalam checkpoint 1. Okey, jadi sini di habaq sini dia ada sebuah sisi 4 dengan setiap daripada dua sudutnya ialah 115. Kita pun lukislah sikit ni. Ya, kita lukiskan gambar rajah dia. Okey, kita lukiskan gambar rajah dia supaya kamu mudah untuk nilaikannya. Okey, nilaikan dia sini ni. Maka sebuah sisi 4 kita lukislah sisi 4. Ada satu sisi 4. Okey, satu sisi 4 ni. Sekejap saya lukis guna shape ni. Tak jadi shape ni. Alah. Sekejap Alah, tak jadi shape ni. Sekejap tak jadi shape. Okey, tak apalah tu. Okey, ukuran dia ada 115, jadi sini 115. Satu lagi pun 115. Okey, jika sudut ketiga ialah 70, di sini 70 darjah, maka dia minta kamu cari satu lagi sudut yang berada dalam sisi 4 ni. Saya label dengan sisi yang color hijau ni, saya wakil dengan X lah sudut ni. Jadi untuk cari nilai X tu ataupun nilai sudut yang satu lagi ataupun yang terakhir, maka kita kena buat, kita cari sudut pedalaman untuk sisi 4 ialah 360, jadi 360. Kita wakil dengan X ni. Sebab kita nak cari X tu 360 tolak dengan 70 darjah, tolak dengan 115 darjah, tolak dengan 115 darjah. Maka bila kamu cuba hitung dia, kamu akan dapat jawapan dia ialah 60 darjah. Okey, jawapan dia ialah A. Jawapan dia ialah A. Soalan 5. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 sini ialah soalan dia ialah soalan berkenaan dengan dia tanya sini kita ni segi 4 yang perlu dilorek bila untuk dapat 4/5. Okey, sekarang ni kita baru ada 3/10 yang lorek. 3/10. Jadi sini untuk dapatkan 4/5. Okey, macam mana cara dapat 4/5? Okey, kita kena dapat 4/5. Okey, macam mana untuk dapat 4/5? Cara sini ialah bila 4/5 denominator dia ataupun yang berada daripada pecahan tu kita nak samakan dia, maka bila nak samakannya kita kena darab dengan 2. Okey, nak samakan bilangan kotak ni. Nak samakan bilangan kotak ni kita darab dengan 2, maka atas pun kena darab 2. Maka jawapan dia akan dapat 8/10. Okey, 4/5 tu sebenarnya daripada sebutan terendah daripada 8/10. Jadi yang kita baru ada sekarang ni ialah 3/10. Maka cara sini ialah kamu sebenarnya kena buat 8/10 tolak dengan 3/10. Maka akan dapat jawapan dia ialah 5/10. Maksud dia ada 5 kotak lagi yang kamu kena lorek untuk dapatkan sama dengan 4/10. Ataupun dalam bentuk ayat matematik dia ialah 4/5 tolak dengan 3/10. Akan dapatlah jawapan dia ialah 5 kotak sini ni. Maka kamu jawapan dia ialah A. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni dia sama dengan soalan yang tadi yang merujuk kepada kasut dengan bilangan jam tadi, rak kasut tadi. Berapa harga yang perlu dibayar. Jadi sini kita boleh buat dia dalam bentuk tadi dalam bentuk nisbah tadi kita boleh buat XZ dengan 3 kartun sama dengan berapakah bilangan harga. Okey, harga itu dia. Harga Z dengan 5 kartun. Jadi cara dia sama dengan tadilah. Cara dia sama dengan tadi. Cara dia ialah kamu kena darabkan 5 darab dengan X ni akan dapat 5X dengan 3 sama dengan harga.
dalam unit dia ialah Z. Okey, yang itulah jawapan dia 5x per dengan 3. Jadi jawapan dia ialah C. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 8. Ya, sorry ya, kena laju sikit ni. Okey, soalan nombor 8. Siapa ada soalan boleh tanya lah. Siapa ada soalan boleh tanya. Siapa ada soalan boleh tanya. Ikhwan ada soalan tak? Solihin? Dia? Nurzah? Fazri? Tak ada? Okey, tak ada soalan. Saya teruskan lagi. Okey, saya teruskan lagi perbincangan kita ni. Okey, soalan nombor 8 ni ialah merujuk kepada soalan persamaan linear. Persamaan linear tingkatan 1 bab 6. Yang 1 bab 6. Okey, jadi cara sini sebab dia soalan kertas 1 ataupun soalan pilihan aneka pilihan, maka kita gunakan kemahiran dalam kalkulator. Saya tunjukkan kemahiran kamu guna kalkulator sini ni. Saat saya nak share cara guna kalkulator. Okey, soalan nombor 8 tu sebenarnya kita guna kalkulator je untuk dapat jawapan dia. Sekejap saya share skrin balik cara guna kalkulator. Saya share skrin balik cara guna kalkulator. Mana ni kalkulator ni? Okey. Okey, nampak kalkulator tu kan? Okey, kalkulator tu. Okey, kalkulator tu, okey, sebab kita ada persamaan linear situ tu, maka kamu tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Okey, mod 3 kali, kamu tekan EQN. Tekan 1. Okey, seterusnya kamu masukkan unknown dia ialah 2. Sebenarnya A1 tu merujuk pada X tambah 3Y sama dengan 11. A dia 1 tu ialah 1. Kamu masuk tekan sama dengan. Kemudian B1 tu merujuk pada tambah 3Y. Maka kamu tekan tambah 3. Okey, seterusnya C1 tu merujuk kepada sama dengan 11. Maka kamu tekan dia 11. Okey, kamu tekan lagi sama dengan. Okey, A2 tu merujuk kepada persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 13. Jadi A2 dia ialah 2 sebab dia ialah 2X. Okey, tekan sama dengan lagi. Seterusnya B2 kamu ialah tambah 3Y. Maka kamu tekan dia tambah 3. Kemudian kamu tekan sama dengan. Kemudian C2 tu merujuk pada 13. Jadi kamu tekan 13. Maka kamu akan dapat nilai X dia sama dengan 2. Okey, soalan dia tanya Y berapa kan? Okey, Y berapa kamu tekan satu lagi, tekan sama dengan. Okey, Y sama dengan 3. Maka jawapan dia ialah 3. Jadi kamu pun bulatlah jawapan dia. Jawapan dia ialah 3. Okey, jadi untuk soalan tadi, kamu boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Tapi kalau soalan dia merujuk pada soalan dalam bentuk respon terhad ataupun dalam bentuk subjektif struktur, kamu kena tunjukkan jalan pengiraan lah. Jadi kalau dia masuk dalam bentuk soalan aneka pilihan, kita guna kalkulator lah untuk dapatkan jawapan tanpa susah payah untuk melakukan pengiraan, ya. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan nombor kedua terakhir pada hari ini, iaitu soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Okey, jadi tadi kamu bulatlah jawapan kamu. Jawapan nombor 8 tu ialah A. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ni ialah soalan persamaan linear ni. Ni soalan persamaan linear tingkatan 1. Persamaan linear tingkatan 1. Bab 6. Bab 6. Okey, sini soalan dia minta sini n ialah suatu nombor. Maka apabila darab dengan 7 dan 6 kemudiannya ditambah, hasilnya ialah 41. Jadi sini ialah n satu nombor, dia darab dengan 7, maka dia kena darab dengan 7. Dan 6 kemudiannya ditambahkan, maksud dia ditambah dengan 6. Hasilnya maksud dia menggunakan sama dengan 41. Okey, sini sebenarnya dia buat dalam bentuk ayat ni. Dia buat dalam bentuk ayat. Kita kena buat dalam bentuk persamaan. Jadi kita buatlah tu dalam bentuk ayat ni, kita dah
dah terjemahkan dia dalam bentuk matematik. Kemudian bila kita dah terjemah dalam bentuk matematik, kita cuba simplifykan dia lagi. N darab dengan 7 tu sebenarnya ialah 7N. N darab dengan 7 tu maksud dia ialah 7N. Kemudian tambah dengan 6 sama dengan 41. Jadi bila kita tengok pilihan jawapan dia ialah D. Jadi nombor 9 ialah D. Okey, seterusnya ialah nombor 10. Okey, nombor 10 soalan terakhir ni. Okey, saya target tadi 9.35, jadi kita akan lebih lebih kurang dalam 10-5 minit lah ni. Okey, soalan nombor 10 ialah K tambah K tambah K tambah K tambah K boleh tulis sebagai, yang ni pun nama dia adalah tajuk persamaan linear, no? Ataupun ungkapan algebra ni. Okey, jadi sini akan dapat K tambah K tambah K tambah K tambah K tambah K, ungkapan algebra ni. Okey, sebanyak 5 kali dia tambah, maka kita boleh simplifykan dia dalam bentuk 5K. Jadi jawapan dia ialah B. Jadi cukuplah. Jadi markah dia ialah 10 markah bila kamu betul semua untuk soalan ni. Okey, habislah checkpoint 1. Okey, soalan ni sebenarnya hak cipta dia daripada Kerajaan Malaysia lah. Soalan ni maksudnya soalan standard lah soalan ni. Soalannya hanya checkpoint 1 dia uji tingkatan 1, tingkatan 2. Mungkin checkpoint 3, checkpoint yang seterusnya mungkin dia akan ambil apa tajuk yang pelbagai lagi lah. Nah, sekarang ni kalau kita tengok soalan yang dia cuba uji dalam checkpoint 1 ialah soalan tingkatan 1 dan tingkatan 2, di mana soalan yang ada situ yang banyak sikit ialah ungkapan algebra, kemudian persamaan linear, seterusnya kita ada lagi dalam bentuk poligon macam soalan nombor 5. Kemudian kita ada juga tajuk kebarangkalian mudah, tajuk tingkatan 2 dengan sukatan kecenderungan memusat yang ada mean dengan median untuk soalan nombor 1 tadi, soalan mode dengan median tadi soalan nombor 1 tadi. Itu ialah soalan tajuk tingkatan 2. Jadi kalau kita tengok sini dia hanya ada 2 soalan je lah ni. 2 soalan dalam merujuk pada tingkatan 2. Okey, ada soalan nak tanya untuk hari ni? Ada soalan tak? Sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ni, sesi perbincangan jawapan. Terima kasih Ikhwan, Nurzah, Solihin, Dia, Ulhaq dengan Fazri kerana masuk kelas saya pada hari ni lah. Yang lain tu tak apalah, tak masuk macam lah sebab saya dah bagi tahu dah kita nak bincang jawapan pada hari ni. Okey, jangan lupa lagi pukul 10 kita ada sesi daripada pengumuman daripada Menteri Pendidikan lagi. Jadi cubalah sama-sama kita tengok, nak tengok bila sekolah dibuka ke apa ke. Nah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Sorry? Nuzah? Tak ada. Ikhwan? Fazri? Dia, Ulhaq? Tak ada. Okey, jadi saya target 30 minit. Jadi kita ada lagi 10-5 minit. Kalau kamu ada soalan bolehlah. 1 minit ni saya buka ni. 1 minit untuk kamu bertanya. 10-5 minit lagi kita habis sesi perbincangan. Ada tak apa-apa soalan nak tanya kau? Ada tak? Untuk tajuk hari ni. Mungkin lajulah sikit. Saya dah rekod perbincangan kita hari ni. Mungkin saya akan cuba upload lah dalam YouTube lagi. Kok lah orang lain boleh tengok kau. Ataupun kamu tak faham, kamu boleh ulang sekali lagi perbincangan ni. Ada tak nak tanya soalan? Untuk sesi perbincangan checkpoint yang pertama sebelum kita masuk checkpoint kedua dijangkanya pada 15 Jun. Jadi kita akan ada checkpoint ni sampailah ke bulan Ogos nanti. Okey, kalau tak ada soalan kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana hadir dan kita jumpa lagi lah pada perjumpaan yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.